saya rasa kalau kita nak bina kesejahteraan Islam di universiti kita, maka perkara ini perlu kita ambil perhatian untuk kita laksanakan, insya-Allah, ya. Cuma saya rasa kalau tak buat di USIM ini, USIM telah menjadi tapak yang cukup subur dari segi political will. Kalau kita tengok daripada polisi yang telah diperkenalkan di USIM, ya, daripada apa yang Prof Radi tadi sebutkan. Jadi saya nampak bahawa di USIM ini boleh menjadi tapak yang subur bagi menyempurnakan kesejahteraan Islam, insya-Allah, ya. Terutamanya pelajar-pelajar yang masuk itu ialah pelajar-pelajar aliran agama. Mereka sudah ada asas agama, ya, mereka sudah ada ya, insya-Allah iman dan takwa dan sebagainya lah. Walaupun dari realitinya mungkin kita boleh improve lagi, insya-Allah. Pada masa yang sama juga memang kita sudah ada satu gagasan yang sudah dipanggil integrasi ilmu nakli dan ilmu akli tadi. Sudah ada itu, dan di samping itu juga sudah ada ditetapkan nilai-nilai teras, ya, yang 5 profesional, amanah, muafakat, efisien, alamiah, ya, yang disebut al-qawi dan juga al-amin tadi. Dah insya-Allah. Dan di ujungnya nanti kita mengharapkan supaya USIM itu boleh menjadi kampus barakah. Walaupun setakat ini ada dokumen untuk merintis kampus barakah, tapi insya-Allah kita harapkan satu hari nanti USIM boleh menjadi contoh kampus barakah di seluruh dunia ini, insya-Allah, ya. Kalau kami di USM dulu kita tubuhkan kampus sejahtera, ya, alhamdulillah, kita rasa sejahtera lah. Insya-Allah cuba untuk mencapai kesejahteraan itu, tapi saya rasa USIM lebih ke harapan untuk menubuhkan kampus barakahnya itu. Cuma tapak ini kalau kita tak jaga sungguh-sungguh, kita takut nanti ada hijab-hijab yang tak boleh membawa kita mencapai kesejahteraan Islam ini, ya. Cuba kita tengok beberapa hijab. Yang besar sekarang ini daripada observation saya ialah kaedah ilmu kita, kaedah pendekatan pengetahuan dan juga ilmu kita. Itu masalah besar. Yang keduanya ialah masalah boncengan gratis ataupun free riderism. Mari kita tengok yang dua yang besar dulu, ya. Apa yang saya maksudkan dengan pendekatan akomodatif modifikasi metodologi. Ini very simple, ya, kalau kita nak terangkan secara mudahnya. Kita nak buat Islam, tapi kita ambil ilmu paradigma daripada Barat yang bersifat Eurocentric ataupun Western ethnocentric. Eurocentric ni kerana ilmu ni, kebanyakan ilmu semasa ni dia bermula selepas peperangan dunia yang kedua itu, dia daripada Europe untuk membangun balik negara-negara mereka. Jadi kita panggil Eurocentric sebab segala perkara itu adalah berasaskan kepada budaya nilai Eropah. Tetapi selepas itu dia berkembang menjadi ethnocentric, Western ethnocentric. Western ini bukan lagi berasaskan pada lokasi negara barat itu, tetapi berasaskan pada pemikiran. Jadi seorang yang bersifat Western ethnocentric boleh jadi orang Malaysia, boleh jadi orang Islam yang duduk di Malaysia, tak semestinya duduk di negara barat, tapi pemikirannya itu adalah pemikiran barat. Boleh jadi negara-negara mana sekalipun. Jadi kita boleh menganggap mereka itu sebagai kumpulan yang bersifat Western ethnocentric. Jadi masalahnya apabila kita nak buat Islam, ya, untuk mencapai kesejahteraan Islam, yang tu kita tak rombak, yang tu kita tak hapuskan. Kita bermula daripada paradigma Eurocentric ataupun Western ethnocentric ini, ya, kita accommodate apa pemikiran mereka itu, kerangka mereka itu, tasawur mereka, epistemologi mereka. Kemudian kita accommodate, maka kita modify. Kita masukkan, modify ini kita masuklah ayat Quran sikit. Ini nakli lah. Masukkan ayat Quran sikit, masukkan hadis sikit, masukkan ini. Dan kaedah pun kita buat kaedah yang berbentuk Western ethnocentric juga. Kita membuat kajian, membuat penelitian berasaskan kepada kaedah penyelidikan konvensional, bukan kaedah penyelidikan berteraskan Islam. Jadi kesemuanya itu nanti akhirnya kita akan nampak
bahawa ilmu yang kononnya Islam itu sebenarnya adalah ilmu barat, tapi diperkuatkan dengan dalil-dalil nakli. Jadi kita membantu untuk memperkuatkan ilmu dan pengetahuan barat dengan memberi justifikasi nakli dengan ayat Quran dan hadis. Contohnya sangat mudah ya. Contoh misalnya masalah kemiskinan. Semua orang, sama ada dia sarjana Islam ataupun bukan Islam, semua orang tak suka kepada kemiskinan. Ya. Jadi apabila mereka nak mengatasi masalah kemiskinan, mereka menggunakan yang secara Islam yang disebutnya, mungkin mereka menggunakan zakat untuk mengatasi masalah kemiskinan, mereka menggunakan wakaf, mereka menggunakan sedekah, mereka menggunakan infak dan sebagainya. Tetapi masalahnya definisi kemiskinan itu tidak didefinisikan semula mengikut Islam. Definisi itu tetap berasaskan kepada Barat. Cuma kita katakan berdasarkan kepada Al-Quran, hadis dan sebagainya, tak suka Islam, tak suka kemiskinan, macam-macam lagi lah. Padahal kalau kita lihat kepada sejarah Islam, pada sirah dan sebagainya, orang Islam, orang miskin ada. Tetapi bagaimana Rasulullah SAW menguruskan orang miskin itu agak menarik. Dan daripada pengetahuan daripada itu kita boleh nampak ya bagaimana Rasulullah SAW tidak benarkan Sayyidina Abraham bin Auf menjadi miskin. Tetapi pada masa yang sama, Rasulullah SAW tidak benarkan Sa'labah, walaupun ini merupakan satu kontroversi, ada pandangan-pandangan mengenai Sa'labah ini. Sa'labah menjadi kaya, Rasulullah SAW tak benarkan. Jadi dalam konteks itu nampak lebih selektif lah. Orang ini boleh jadi kaya, orang ini boleh jadi miskin. Kenapa? Bila dikaji balik, kalau kita kaji secara mendalam, orang yang Rasulullah SAW benarkan menjadi kaya itu sebab dia menjadi kaya yang pemurah, orang kaya yang pemurah, orang kaya beriman bertakwa, sedangkan orang miskin ya yang nak jadi kaya tadi tidak dibenarkan. Dan ternyata setelah mereka kaya, mereka tidak patuh kepada Allah SWT, mereka derhaka kepada Allah dan melanggar ajaran Allah SWT. Jadi kalau kita nak bina mengatasi masalah kemiskinan daripada zakat, wakaf dan sebagainya yang bersifat institusi Islam itu, maka pasti kita kena redefine balik kemiskinan itu. Kalau tak, nanti kita nampak macam indikator kepada kejayaan itu berasaskan kepada Barat, masih berasaskan kepada Barat. Dan begitulah seterusnya dalam berlaku juga secara berluasan dalam ekonomi Islam misalnya. Ya, kita diminta bekerja. Definisi kerja tidak didefinisikan semula. Sebab kerja bagi pemikiran konvensional yang berasaskan kepada Western ethnocentric ini adalah sesuatu perbuatan yang bila kita buat akan mendapat pendapatan. Ya, ada wage daripada labor itu. Tetapi dalam Islam tidak begitu. Kita nampak ahli sufah misalnya, ya, mereka tidak bekerja, mereka miskin. Rasulullah benarkan mereka miskin dan tidak suruh mereka bekerja. Jadi kita menganggap mereka tidak bekerja kerana apa yang dilakukan oleh mereka tidak mendapatkan pendapatan. Sedangkan mereka itu adalah merupakan sahabat-sahabat di sekeliling Rasulullah SAW yang membantu Rasulullah untuk menyebarkan Islam, yang membantu Rasulullah untuk berjihad di medan perang. Jadi kerja mereka ada. Ya. Jadi itu semua jadi confusing itu semua ya. Jadi pendekatan ekonomi modifikasi metodologi ini cukup bahaya. Tambah lagi, kalau kita membuat kajian berasaskan kepada teori ekonomi kaedah pendidikan konvensional. Sebab kaedah pendidikan konvensional ni tools of analysis dia tak cukup. Tools of analysis dia hanya cukup untuk mengkaji penilaian fizikal. Paling tidak kita boleh hanya mencapai ainul yakin ataupun ilmu yakin, tetapi tak sampai kepada hakul yakin. Alright ya. Kalau kita menggunakan kaedah tools of analysis tak cukup. Sedangkan kita ni ada perkara-perkara gaib, ya. Mesti ada perkara-perkara gaib. Kita ada tools of analysis yang boleh melihat kepada perkara-perkara gaib. Setakat ni kalau kita perhatikan, misalnya orang nak buat pasal anything to do with religiosity misalnya, maka kita hanya boleh pakai proxy saja. Proxy itu pula berbentuk apa yang boleh dilihat, apa yang boleh diobserve, ya, apa yang boleh dijadikan fakta. Kenapa? Kerana kita memakai kaedah penyelidikan yang tidak berteraskan Islam. Kita memakai kaedah pendidikan konvensional yang terhad
tools of analysisnya. Ini yang menjadi masalah yang saya rasa menyekat daripada kita membina kesenangan Islam itu, antara benda yang sangat besar. Walaupun alhamdulillah kawan-kawan kita ramai yang cuba untuk membuat Islam, tapi terperangkap dalam pendekatan akomodatif modifikasi metodologik ini, maka kita tak pergi ke mana-mana. Alhamdulillah walaupun ada kumpulan-kumpulan, ada individual, sarjana nasional kita, tokoh-tokoh ya, seperti Al-Faruqi, seperti Profesor Syed Najib, Tuan Sri Muhammad Kamal Hassan dan sebagainya, telah memainkan peranan yang penting untuk memastikan bahawa Islamization of knowledge yang mereka perkenalkan itu terletak dalam lingkungan yang tidak terikat dengan pendekatan akomodatif modifikasi metodologi itu. Ya, misalnya Al-Faruqi dia berkenalkan Islamization of modern knowledge, dan kemudiannya Islamization of disciplines yang kawan-kawan di Triple IT. Sekarang ini kemudian dicuba direalisasikan idea itu Islamization of knowledge itu di UIA. Sekarang ini dia tukar sikit, bukan Islamization of knowledge lagi, dia jadi kepada integrasi ilmu. Sebab itu ada politik sikit. Bila sebut Islamization itu dia agak sensitif kepada pemerintah Amerika dan juga kepada inilah politik sikit, maka ditukarkan jadi integrasi ini. Mereka telah cuba, ya, begitu juga dengan Profesor Syed Najib. Dia mengatakan bahawa kita perlu Islamization of contemporary present day knowledge. Sebab bagi beliau, knowledge ini tidak neutral, it's not natural. Dia mesti berasaskan kepada mana-mana worldview ataupun ideologi. Jadi kita kena filter, katanya. Kita kena filter, kena infuse dengan tauhidik perspektif. Kena berasas kepada tauhidik perspektif. Walaupun ada orang mengkritik mengatakan bahawa beliau itu lebih responsif kepada Western street thinking daripada berbentuk proaktif, tapi saya ingat sumbangan beliau itu cukup besar untuk memastikan bahawa tidak berlaku pendekatan akomodatif modifikasi metodologi. Tambah lagi kalau Profesor Muhammad Kamal Hassan pula pada dia ketika dia menjadi rektor UIA itu, dia menggunakan istilah internationalization, integration, comprehensive and excellence ataupun triple ICE. Dia pergi lebih mendalam lagi. Yang kita nak Islamize itu sebenarnya bukan Islamize, tapi Islamicization. Dan bukan juga contemporary knowledge, tetapi ialah human knowledge. Sebab ilmu itu ialah daripada Allah. Takkan kita nak Islamize ilmu Allah. Yang kita nak Islamize itu ialah ilmu manusia. Ilmu kita semua ini. Dan bukan berbentuk Islamize, sebab Islamize itu adalah merupakan satu proses of conversion. Kita nak convert ilmu yang sekarang kepada Islam. Sebenarnya tidak boleh begitu. Ya, sebenarnya tidak boleh begitu. Katanya dia apa yang kita perlu lakukan ialah Islamize, ya, ejaannya itulah Islamicization, Islamicization. Jadi tokoh-tokoh sarjana kita di Malaysia ni alhamdulillah dan juga di peringkat antarabangsa sedang berusaha untuk memastikan bahawa jalan kita menuju kesarjanaan Islam itu jangan menggunakan pendekatan akomodatif, modifikasi metodologi. Ya, walaupun ini saya nampak sekarang ini daripada observation kita, masalah ini sangat berleluasa, sangat berleluasa. Tambah lagi kawan-kawan kita yang bila dia belajar Islamic economics, dia terus pergi kepada quantitative economics misalnya, ya. Masuk dia terus kepada teori dan tidak belajar berkaitan dengan falsafahnya, tak belajar tentang tasawurnya, tak belajar tentang epistemologinya, maka dia terus tenggelam dalam ilmu itu. Jadi dalam tu dia lemas lah, dalam lemas, dan dengan sendirinya saya rasa kita tak boleh capai kesejahteraan Islam itu. Itu yang pertama yang cukup besar. Kalau kita nak capai kesejahteraan Islam itu, cuba lihatlah. Saya doakan moga-moga di usia yang tidak berlaku perkara ini, insya-Allah. Kemudian yang kedua yang juga besar, yang menjadi hijab yang cukup besar dalam kesejahteraan Islam ini ialah boncengan gratis. Minta maaf, boncengan gratis ini istilah yang saya sendiri cipta lah, ya. Saya cipta kebetulan dalam tahun bila Majlis Profesor Negara membuat satu convention, banyak benda yang dibincangkan, tapi saya tulis satu artikel dekat Utusan Malaysia berkenaan boncengan gratis ini yang patut ditackle oleh Majlis Profesor Negara kerana perkara ini cukup berleluasa.
Saya istilahkan free riderism ini, boncengan ini, bonceng lah. Bonceng naik basikal duduk di belakang, menumpang. Gratis ini Indonesia, yang artinya percuma. Jadi bila saya tengok Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ni, dua-dua istilah ni telah diterima oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, maka saya pakailah ini percuma gratis. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, saya pun terkejut banyak reaksi daripada kawan-kawan yang hantar email kepada saya, yang menulis juga dalam surat khabar dan sebagainya ini, menceritakan bagaimana berluasanya boncengan gratis. Saya masih ingat pada ketika itu, kawan yang bertugas di Australia Malaysia takut nak terbitkan. Takut, dia kata betul dia berlaku, takkan kot, betul ke tak, dia takut. Saya kata cuba terbitkan. Bila terbitkan banyaklah reaksinya yang menyokong ini. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, di USM juga pakai istilah boncengan gratis. Mereka telah bina satu at least satu gagasan untuk menyekat boncengan gratis itu. Cuma detailnya belum lagi dibina lagi, tapi at least kami di USM telah sedar tentang perkara ini. Selain daripada plagiarism, selain daripada copyright breaching, yang sangat berluasa sekarang inilah free riderism. Ini berasaskan kepada first-hand observation saya ataupun pengalaman primary saya lah ya. Misalnya contoh, saya dia beritahu, ada seorang kawan saya, dia buat satu penyelidikan, kemudian tulis dengan dia punya kawan sepenyelidik dia dalam kumpulan penyidik, 2 orang lah. Dia tulis satu artikel, tapi bila nak dihantar kepada jeddah, tengok-tengok, kawan tu masukkan suami dia, nama suami dia dalam tu. Jadi kawan sujud, bila pula dia menulis, bila pula dia buat penyidikan, kenapa masukkan suami awak? Dia kata, dah suami saya pun nak profesor juga, nak tumpuan juga lah masuk. Jadi kawan saya tadi, dia agak tegas, dia mengatakan, boleh masukkan, tapi buang nama saya. Ataupun buang nama dia, masuk nama saya. Pilih antara satu dengan dua. Pilih antara mana satulah. Jadi, dengan cara yang macam tu, dah jadi timbul perselisihan faham. Akhirnya hubungannya tak baiklah. Dan yang anehnya, yang agak menarik juga ya, yang agak menarik, yang cuba boncengan gratis tadi, menjadi dekan, kemudian menjadi profesor, kemudian menjadi datuk. Jadi kami melihat, wah begitu rupanya, kerana publication mereka itu, tak tahulah daripada mana, paling tidak satu tu diambil daripada orang lain, ditumpah namanya, boleh jadi dekan, boleh jadi profesor, boleh jadi datuk. Ada seorang lagi kawan, masa minum kopi dia sebut, Prof, saya ni insyaAllah tahun ni mungkin boleh jadi profesor lah kot. Saya tanya, iya ke? Alhamdulillah lah kalau macam tu. Ya Prof, sebab sekarang ni student-student saya, student PhD saya, student sarjana saya, ramai yang rajin menulis. Saya pun terkejut, apa kena mengena pelajar rajin menulis dengan awak dapat profesor? Taklah, kalau dia dah menulis, dia mesti masuk nama saya sebab saya supervisor dia. Oh, begitu. Tapi oleh kerana USM agak strict, kawan ni tak dapat profesor di USM, dia tukar kepada universiti lain, dapat profesor, kemudian dapat datuk, kemudian jadi timbalan naik chancellor, kemudian sekarang jadi naik chancellor. Saya pun terkejut, begitu rupanya proses keserjanaan sekarang ini ya. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, ada penyelia. Second supervisor saya lah. Saya jadi main supervisor, second supervisor. Saya daripada pusat pengajian lain. Pelajar kami menulis sebuah artikel yang ketah kerja lah. Jadi kawan kita ni yang second supervisor tanya dia, awak buat apa sekarang? Dia sebut, saya menulis, ini ketah kerja saya nak bentangkan di Langkawi. Dia tengok, dia bercakap, ini bagus ini artikel ni. Tapi kenapa nama saya tak ada? Jadi pelajar saya ni pun terkejut. Kenapa mesti taruh nama daftar? Kita mesti taruh lah, dia kata. Sebab awak student saya second supervisor. Jadi pelajar saya ni cakap, Prof Syukri tak pernah suruh tulis nama dia kat ini. Dia kata, apalah, dia dah dapat profesor. Saya belum profesor lagi, profesor dia pun belum. Kena tulis dia. Jadi pelajar saya bagi tahu saya. Saya kata, jangan tulis, kalau dia nak masukkan juga nama dia, suruh supaya dia jumpa dia. Tapi bila saya tengok perkembangan dia tukar universiti juga, kemudian dia sudah jadi profesor, jadi Datin Seri lagi. Saya tengok, wah, ini rezeki dia ya, begini juga boleh jadi ini.
Dan yang agak lucu sikit lah. Ada seorang kawan daripada universiti lain. Kami buat conference di USN, dia pun datang. Saya tengok kumpulan dia ni ada 6 kertas kerja. Tapi first author tu berbeza-beza. Ada 6 orang first author yang berbeza-beza. Bila nak bentang, dia datang jumpa saya, dia kata, Prof, hari ni matilah saya. Saya tanya, kenapa? Sebab dia kata kawan-kawan saya lain semua tak datang. Habis tu, kenapa? Dia kata, saya kena bentang 6 kertas kerja semua, mana boleh? Saya kata bentanglah. Saya tak tahu sebab saya menulis hanya satu saja. Jadi artinya rupanya 6 orang itu, yang ni tulis satu kertas kerja, seorang ni masukkan semua ahli penyidikan di dalam tu. Yang seorang lagi tulis yang lain, masukkan semua pula, jadi dapatlah 6 kertas kerja. Saya pun gelaklah tengok dia. Tapi lepas dia pencet, dia jadi naib presiden sebuah parti politik. Saya pun terkejut, wah, orang macam ni pun boleh jadi juga ya. Kemudian dia jadi wakil rakyat. Masya Allah. Ini pemimpin politik kita. Saya pun terkejut juga, ini ke? Ini ya. Agak menarik juga lagi. Ini banyak cerita nak cerita ni kan, tapi saya nak cerita bagaimana ya. Ada satu conference di luar negara. Saya nampak ada 2 orang daripada sebuah universiti di Malaysia. Seorang tu dah tua, dah pensyarah, yang satu lagi muda. Saya tanya dia, kertas kerja ni siapa sebenarnya yang tulis? Kata yang muda tu, saya yang tulis. Saya tanya yang tua ni, ya, dia kata, oh tak, saya cuma tumpan saja. Saya kata, tak berdosa kan? Tak buat kerja tapi bubuh nama. Dia orang tercengang, kemudian senyap gitu, pergi masuk conference. Pagi besok masa breakfast, 2 orang datang kat meja saya. Yang muda kata, Prof, kami dah buat kajian, sebenarnya tidak berdosa. Apa yang berdosa itu hanyalah perkara-perkara yang maksiat yang kita lakukan. Yang tupan-tupan nama ni tak berdosa sebab bukan maksiat. Malah, yang tua tu kata, malah, yang muda ni sebenarnya dapat pahala. Saya pun terkejut, dapat pahala, kenapa? Sebab dia tolong saya. Oh, begitu ke? Tapi kalau misalnya doktor dapat profesor, orang panggil doktor Profesor Kangkung, profesor marah ke tak? Marahlah dia kata. Jadi itu fenomena ya, ada satu lagi, last sekali. Sekarang nak cerita banyaklah hari ni, untuk tajuk ni saja pun boleh cerita banyak ya. Last sekali ada seorang pelajar, tiba-tiba dia datang jumpa saya, dia kata, Prof, saya nak sijil untuk supervisor saya. Sebab dia bentang kertas kerja kat satu conference kami di luar negara lah. Jadi saya tanya dia, supervisor ni menulis tak kertas kerja ni? Tak. Dia datang tak conference ni untuk bentang? Tak. Tapi kenapa nak bagi sijil kepada dia? Sebab saya tu hutang budi kepada supervisor saya ni. Hutang budi kena bagi. Saya kata tak boleh. Sebab ini berdosa dan ini adalah bertentangan dengan Islam. Sebab dia tidak kontribut apa-apa, tak boleh bagi nama. Ini yang berlaku sekarang ini, yang banyak berlaku ya, Saya harap di usia tak adalah berlaku perkara yang sedemikian. Dan saya perhatikan bahawa sekarang ini dalam China ke, jarang-jarang kita jumpa dengan sebuah artikel yang ditulis oleh seorang saja. Mesti berkumpulan. Dan bila berkumpulan, terutamanya terlalu ramai, maka kita bimbang. Dan kita syak lah bahawa ada dalam kalangan mereka tu yang tak buat kerja apa pun. Ya, ada kes misalnya, ada first supervisor, second supervisor, ada seorang student. Student ni buat research dengan first supervisor dia, tapi pakai grant second supervisor. Mereka menulis kertas, mereka boleh artikel terbit, bukan saja nama second supervisor yang tak buat apa-apa, ada, tetapi juga ada 2 orang lagi, nama yang student ni pun tak kenal siapa dia ni. Bila ditanya, rupanya dia ni dalam kumpulan penyidikan juga. Jadi hal-hal yang beginilah yang saya rasa tidak membawa kepada barakah yang kita nak tadi. Kalau di usia berlaku perkara yang sedemikian rupa, kampus barakah yang kita cita-citakan itu akan tinggal sebagai cita-cita sahaja. Kenapa semua ini berlaku? Kerana masing-masing sekarang ini ada penting diri. Kebanyakan ya, ada kepentingan diri, kejar KPI, kejar jawatan. Perjuangan tak tahu ada perjuangan ataupun tidak ya. Saya ingat kalau batch saya dulu-dulu, kita menulis sebab kita nak menyampaikan sesuatu perjuangan. Kita nak menyampaikan idea kita yang kita rasa
yang ni betul, yang ni tak betul. KPI masa tu tak kira sangat, jawatan pun tak kira sangat, dan oleh itu ada kumpulan-kumpulan yang sangat kuat di UKM, ya, di USM, di universiti ini ada kumpulan-kumpulan walaupun berbeza ideologinya, ada yang leftist, ada yang rightist, ya, ada yang pro government, ada yang anti government dan sebagainya, tapi mereka itu mantap sebab mereka tak kira KPI sangat, mereka tak kira jawatan sangat, yang perlu mereka nak ialah perjuangan mereka sampai. Yang ni saya rasa sangat kurang dah jadi luntur dalam kalangan sarjana kita sekarang ini. Malah ada satu cerita saya bagi talk dekat sebuah universiti berkenaan dengan free riderism ini. Seorang dekan, dia kata, "Prof, mari kita terima hakikat. Kami ni masih muda, dilantik jadi dekan. Kami tak ada masa untuk menulis kerana terlalu sibuk. Jadi kalau kami tak tumpah nama, kami tak mungkin akan tinggal terus sebagai dekan, ataupun kami terus dekan tapi tak naik jadi profesor madya, tak boleh jadi profesor. Jadi kami pun nak jadi profesor madya juga, kami pun nak jadi profesor juga." Jadi benda-benda yang macam ni, ya. Dan satu lagi yang menjadi hijab ialah dikotomi ilmu dengan amalan. Tadi timbulkan oleh Prof Rauf tadi kan, Prof Radi tadi kan, bahawa ilmunya lain, amalannya lain. Dan ini juga daripada pengalaman pribadi saya, banyak saya jumpa, ya. Di sini adalah Islamic Economics. Ada Islamic Economics, orang Islamic Economics sangat terkenal. Dia banyak menulis dan beliau dianggap sebagai apa ni, pioneer lah dalam contemporary Islamic Economics ini. Kalau kita sebut nama dia dalam kalangan Islamic Economics ni, mereka kenal, kan. Antara perkara yang mereka tulis, yang beliau ni tulis, ialah pasal consumer behavior. Semulalah bercakap pasal daruriyat, pasal hajiyat dan sebagainya ini, tak boleh nak membazir dan sebagainya. Kita jemput dia jadi conference. Kita jemput dia untuk menyampaikan di satu conference kami. Tapi pada malam terakhir, kita bagi peluang beliau ni pergi shopping lah sikit, tengok di Penang ni. Pukul 12 lebih tak balik lagi. Pagi besok kita dapat tahu bahawa dia pergi kepada setiap shopping complex untuk beli banyak barang dia sana. Beli banyak barang. Dan pagi besok dia ajak saya lagi pergi kepada satu mall lagi yang dia tak sempat pergi. Saya kata no, saya tak boleh pergi. Lepas tu bila kita nak hantar dia ke airport, barang-barang dia cukup banyak. Kereta saya kecil je, kereta saya Satria tak muat, dia marah kat saya. Saya kata no, this is what I had. You kalau banyak sangat, you sewa taksi lah pergi. Ya. Dan kawan ni juga orang yang sama. Bila bagi conference di Tunisia, kebetulan saya pun ada di sana, dia mengutuk pegawai-pegawai agama kita. Kita pun bukanlah tidak mengkritik pegawai-pegawai agama kita, kan, tapi dia mengatakan pegawai agama kita korup lah, macam-macam lagi lah. So, saya challenge dia bagi data secara akademik, dia tak boleh bagi. Jadi orang ni, tapi orang ni lah kita sanjung, selalu bawa ke Malaysia, kita tanggung dia, bagi keistimewaan kepada dia dan sebagainya. Ada seorang lagi yang sangat dihormati, dia datang conference kami jemput juga. Dia bagi keynote address, kita transcribe keynote address dia. Kemudian kita suruh dia semak, dia tak semak. Dia kata tak apa, dia balik semak ke rumah dia. Tapi dia kata bagi segala ini, pada ketika itu kita tak adalah soft copy dan sebagainya, kita buat dalam tape yang besar tu, kan. So kita kumpulkan itu, bagi kat dia, dia bawa balik. Setelah beberapa bulan saya duk kontak dia, dia kata tak buat lagi. Last sekali dia kata, oh, tape tu semua dah hilang, boleh kirim sekali lagi. Kami kirim sekali lagi, tunggu lagi, tak ada. Hingga dia kata, sorry, saya tak boleh buat. Transcription itu hanya dalam muka surat. Saya keynote address paling banyak 10 muka surat. Jadi saya fikir ini yang saya hormati, sarjana Islam, yang saya hormati, yang dunia hormati. Tetapi ada dikotomi antara kejanaan dengan amalannya. Yang dahsyat lagi, saya pernah melihat bagaimana sarjana Islam kita berkelahi. Ini di Turki. Saya bentang satu kertas kerja, yang seorang ni rightist lah kita kata, yang seorang ni agak critical dengan seorang lagi. Kemudian saya cuba sampaikan
Dua-dua setuju dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi lepas itu mereka mula berkelahi, mula bertengking. Dan yang seorang ni, dia suara dia cukup tinggi. Suara dia cukup tinggi, yang seorang lagi pun marah. Yang marah akhirnya tepuk meja. Saya ingat dia nak tumbuk dah. Masya Allah, saya terkejut tengok, shock kita. Jadi inikah kesejahteraan Islam yang kita nak? Oh, jadi itu juga. Hal-hal yang sedemikianlah. Hal-hal sedemikian. Dan ini kalau kita tengok kepada local universities kita, saya tak tahu sama ada di usia berlaku ataupun tidak. Di beberapa buah universiti daripada pengalaman saya, ada kumpulan-kumpulan yang berpuak-puak ni. Yang cuba menjatuhkan puak ini, cuba menjatuhkan puak ini, cuba berkelahi ini, cuba menghasut ini. Ini berlaku dalam kalangan sarjana-sarjana Islam. Bukan sarjana Islam lah, sarjana Muslim. Dalam sarjana Muslim. Ada di satu universiti ini, kalau sekiranya kita keluar minum dengan musuh dia, nanti kita dipanggil oleh musuh dia ni, dia kata, hang pergi keluar minum, hang bincang pasal apa? Dia marah. Ya, itu berlaku. Satu ketika saya menjadi pemeriksa luar kepada sebuah tesis PhD. Saya perhatikan dalam mesyuarat itu, yang internal examiner ni dia nak hentam sungguh-sungguh. Kadang-kadang benda yang tidak berasas. So saya defend lah student itu kan. Saya defend student itu. Lepas tu, walaupun dia tak mau bagi lulus lah. Tapi saya bagi lulus juga. Dan komiti bersetuju untuk luluskan. Tapi selepas itu, tak lama saya menerima hadiah daripada supervisor student. Saya pun terkejut. Kalau dia bagi sebelum exam, memang saya tak terima. Ni dia bagi selepas. Kemudian barulah diceritakan sebenarnya dalam fakulti mereka itu ada kumpulan. Satu kumpulan yang the so-called Islamic groups, dia ni Islamik sangat. Yang satu kumpulan ni yang leftist group, kumpulan yang beraluran kiri. Jadi student yang disupervise oleh orang yang beraliran kiri. Jadi yang GG Islamik mengatakan mereka ni tak Islamik. Jadi nak hapuskan sungguh-sungguh, nak tengah sungguh-sungguh, walaupun tidak adil dari segi benda-benda itu. Jadi saya tengok ni, wah, ini berpuak, jatuh-menjatuhkan, gosip-gosip. Ya, ini sangat berleluasa. Cumanya berbeza sedikitlah antara universiti yang didominasi oleh cendekiawan Muslim dengan universiti yang bercampur aduk dengan non-Muslim. Bentuk perjuangan lain. Ya. Kalau kami di USN ini bercampur aduk dengan non-Muslim dan sebagainya, itu perjuangan kami ini lain sikit. Tak ada masa untuk berkelahi sesama Melayu. Tetapi kalau yang dominasinya universiti yang ramai Melayu, ini agak problem sikit. Dia tak tahu nak kelahi dengan siapa, dia kelahi sama-sama Melayu. Ini realiti dia kelahi sama Melayu. Kadang-kadang saya jumpa dengan orang ni, dia mengadu tentang orang sebelah sana. Saya jumpa dengan orang sebelah sana, dia mengadu tentang. Jadi saya duk fikir, Masya Allah, apakah ini kaedah kita nak membina kesejahteraan Islam? Minta maaf banyak-banyak yang saya terpaksa cakap dari hati ke hati. Ini peluang saya yang pertama untuk meluahkan segala apa observation saya. Moga-moga dapat sambutan daripada Usin, sebab Usin ada cita-cita untuk membina kesejahteraan Islam yang mantap, insya-Allah ya. Yang selebihnya ini tiada manfaat untuk masyarakat. Begitulah juga ya, kita kawan kita daripada UIA, Rusani Hasim, Profesor Rusani Hasim, dalam tahun 2007 dia mengkaji tentang kerajuan-kerajuan pengajian Islam tradisional yang dipanggil ya. Mereka ni katanya tidak ada impact, tak ada kesan pengajian mereka ni kepada masyarakat. Mereka balik, mereka jadi guru, jadi ustaz, jadi staf agama, begitu saja. Itu tahun 2007 ya. Sekarang ni dah lama, mungkin kita harapkan benda ni sudah tak berlaku lagi ya. Jadi artinya macam Prof Radi kata tadi, ilmu Islam kita itu bukan hanya untuk kita tetapi untuk masyarakat juga. Alright. Akhir sekali ialah komunikasi tidak profesional. Ini sangat asas. Ini yang sangat asas ya. Dengan WhatsApp sekarang ini, kadang-kadang kita terima ayat pun tak betul, huruf besar, huruf kecil, tak betul penggunaannya, dan ada ringkasan-ringkasan yang kita pun tak faham. Ya. Jadi ini juga ada, biasanya ada bila saya dapat WhatsApp yang ejaan tak betul, bukan tak betul sebenarnya, dia ringkas dan sebagainya, ada penggunaan huruf besar, huruf kecil, saya minta dia tulis balik. Biasanya saya minta orang tu tulis balik, baru saya respon. Supaya nak jaga kesejahteraan kita ni. Ini sangat berleluasa. Kadang-kadang kita tulis Assalamualaikum titik.
Ya. Kemudian apa khabar Prof titik titik titik. So titik 3 titik 4 titik itu apa makna ya? Itu sarjana ke tidak? Tak memahami kesarjanaan. Bila saya tanya, kenapa banyak titik sangat? Dia kata maksudnya ada benda lain lagi saya nak cakap, ada sambungan, sambungan. Oh begitu pula ya. Saya pun kata tidak memfahamkan kesalahan langsung. Dari segi protokol pun begitu ya, protokol. Kami ada beberapa kadang-kadang ada kawan-kawan daripada universiti lain mari sambung masa sarjana, sambung PhD tempat kami. Dia tak boleh bezakan antara profesor dengan doktor ya dengan orang yang belum dapat doktor. So ini semua dia panggil doktor semua. Dari segi protokol address ya, how to address the intellectual, dia tak tahu. Terpaksalah kita kena bagi tahu balik satu. Jadi the portrayal of the intellectuality dah tak nampak. Ya, ini perlu kita didik saya ingat untuk mencapai itu. Jadi itulah antara hijab. Banyak lagi benda lain, tapi saya rasa inilah yang asasnya. Yang sangat besar ialah pendekatan akomodatif modifikasi metodologi. Yang kedua ialah masalah boncengan gratis. Jadi kalau kesimpulannya, bagaimana keadaan kesejahteraan Islam sekarang? Kalau tanya saya lah, saya rasa sangat sakit. Jawapan saya, hijabnya sangat tebal sekali. Dan payah kita nak capai kesejahteraan Islam kita. Tahap sakitnya bagaimana? Sangat parah. Saya rasa sangat parah. Sangat parah ya. Kalau begitu bagaimana kita memaknai kesejahteraan Islam? Ya, maka kita kena ada strategi lah. Strategi. Dan saya yakin di USIN dah banyak strategi kan. Nakli, akli, nilai utama, ya, ada barakah, konsep barakah dan sebagainya. Dah ada itu ya. Dan saya harap semua itu sudah berjalan. Tapi ada seorang ahli lembaga pengarah sebuah universiti, baru 2-3 hari lepas dia kontak saya, dia kata, Prof, bagaimana nak tingkatkan kualiti kesejahteraan Islam tempat kami? Dia pun ceritalah masalah. Masalah tadi, masalah macam saya ceritakan tadi lah ya. Ceritakan tadi. Kita dah buat macam-macam ya daripada atas, top down. Saya rasa kita cuba buat bottom up pula. Bottom up. Bottom up mungkin kita boleh tiru gerakan-gerakan Islam. Misalnya Ikhwanul Muslimin. Bila dia nak bina kesedaran Islam itu kan, dia buat sel-sel, usrah. Usrah ni tak perlu banyak pun, 5 orang. Dalam 5 orang itu ada seorang yang menyedarkan, jangan boncengan gratis. Jangan pendekatan akomodatif. Ya? Jangan buat itu, jangan bina balik etika dan integriti itu. So kalau misalnya di bawah PPS ini, ada beberapa lah kumpulan-kumpulan yang sentiasa boleh ni. Sekarang ni saya nampak ada aktiviti yang telah ni ya. Saya sempat tengok PPS, dekan PPS punya Facebook dan sebagainya. Alhamdulillah banyak program-program itu ya. Saya harap itu berkesan lah insyaAllah. Tapi selain daripada itu, saya rasa perlu juga kita membina itu daripada bawah. Dia tak cukup dengan prosedur, dia tak cukup dengan polisi, dia tak cukup dengan gagasan, dia tak cukup dengan ideologi, tapi dia kena bermula daripada bawah untuk naik ke atas gitu ya. InsyaAllah. Dan kalau tidak nanti kita bimbang. Nanti jadi time bomb ni, apa yang berlaku sekarang ni, hijab itu seumpama time bomb ni nanti akan meletup dan kita semua intelektual Islam akan hancur. Waliyahzubillah, kita harap itu tidak berlaku lah ya. So itu saja yang cuba saya kongsikan pada hari ini. Dr. Simah, terima kasih banyak-banyak. Apa salah silap saya minta ampun, maaf. Saya minta ampun sangat-sangat. Ya, kerana itu adalah merupakan luahan rasa saya lah yang dah lama saya pendam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.